Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah mengurniakan kepada kita ini nikmat yang besar, iaitu nikmat hidup, di mana nikmat hidup yang diberikan kepada Allah, daripada Allah kepada kita, bukanlah kita merasa hidup ini kepunyaan kita. Itu baru benar kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang yang benar-benar mensyukuri nikmat Allah, dia benar-benar merasakan tidak ada, lalu diberikan Allah hidup. Bila diberikan Allah hidup, maka dia merasakan hidup ni 100% hak Allah SWT, dan Allah lah yang menguruskan. Maknanya kita ni belum disebut apa-apa. Kita ni tak ada. Belum. Di masa dulu ni kita belum ada disebut apa-apa. Al-ata 'alal insanu khinu minad dahri lam yakun syai'an maskur. Maknanya dalam ayat tu kata, adakah di suatu masa dulu kamu ni belum ada disebut apa-apa? Kamu ni waktu tu belum ada lagi disebut apa-apa, belum ada nama, belum apa semua, roh pun tak ada lagi. Kita ni asalnya tak ada. Jadi bila Allah tu adakan kita, itu bukan bermakna kita ni ada. Berbelit-belit lah kan. Bukan berbelit-belit, ni kita kena faham betul-betul. Kalau kita tak faham betul-betul, nanti kita rasa macam seolah-olah kita ada, Allah pun ada. Maknanya ada dua wujud kan. Padahal la ilaha illallah tu satu wujud. Cuma ke badan kita rasa macam kita ada. Padahal di sebalik badan kita ada hati, di sebalik hati ada nyawa, di sebalik nyawa ada roh. Yang sebenar-benar roh tu tak lain, yang ada hanya dia. Jadi sangkaan kita, angan-angan kita ni ada. Tapi kalau kita merasa kita ni ada, tu satu angan-angan. Maknanya kita kena betul-betul lah. Makna bukan boleh sekadar kita cakap la ilaha illallah. Kita mengucap, melafazkan la ilaha illallah tu mudah-mudah sangat maknanya. Tanpa kita mengimani, tanpa kita meyakini. Faham? Meyakini tu maknanya kita dah faham dah apa maknanya la ilaha illallah. Kita ni tak ada. Jadi kita bila ada, menunjukkan bukan kita ni ada, tapi diadakan, nak menunjukkan, menyatakan dia yang hidup. Faham tak? Jadi kita nak olahkan ke situ yang tadi, nak memerlukan pembimbing rohani kita yang ke depan dulu, terlebih dahulu mengharungi. Macam Rasulullah SAW, sahabat-sahabat, tabi'in, wali-wali Allah sampai kepada kita adalah kita ni mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan yang telah Allah Ta'ala bagikan. Jalan macam mana? Jalan orang yang dah memang dia tak ada rasa kedirian. Dia betul-betul kenal diri, kenal Allah. Rasulullah SAW, para sahabat, wali-wali Allah, tu jalan yang kita nak selalu dalam Al-Fatihah kita baca. Iaitu siratal ladzina an'amta alaih, jalan-jalan orang telah Allah Ta'ala bagi nikmat yang tu. Jadi di mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita ni?
Jadi masing-masing kita ada, tutuplah dulu. Masing-masing kita ni ada dia punya yang Allah Ta'ala nak lihat kan. Dibagi kita hidup, mati, asalnya kita mati, lepas tu dia bagi hidup. Asalnya kita tidak ada, dia bagi ada. Tujuan dia bagi ada tu untuk apa? Dia nak tengok macam mana kita buat kerja benda tu. Yang kita, adakah kita merasa itu hidup tu kepunyaan kita? Ataupun kita olahkan betul-betul kita kenal diri, kenal Allah, mana kita tahu kehidupan kita sebenarnya dialah yang nak menyatakan diri dia dalam kehidupan kita. Bukan menyatakan diri kita, tapi menyatakan dia. Bukan senang. Bukan senang. Bukanlah saya cakap ini menakut-nakutkan, susah pula. Tapi inilah sebenarnya yang kita nak bawa hala tujuan hidup kita ni lah Allah nak lihat. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah 24 jam bagaimana kita olahkan. Adakah kita merasa ada diri kita? Kalau kita bertindak, kita dah kenal diri, kenal Allah, kita tak merasa ada diri kita, itulah yang nilai kita. Dia tengok ahsanu amalah tadi. Bukanlah saya cakap solat tu bukan ahsanu amalah. Tapi keseluruhan ahsanu amalah tu adalah 24 jam kita kenal tak? 24 jam kita sentiasa merasakan dia yang menguruskan diri kita, bukan kita yang menguruskan diri kita. Kalau kita tak diuji, belum tahu. Belum diuji, maka ceritalah kita dulu. Maka disampaikanlah dulu. Bila disampaikan, apabila kita mau jadi tengah yang baik, kita akan mengatakan sami'na, kita dengar, dan wa'atokna, kita taat. Baru datang ujian. Ujian tu maknanya untuk mengiktirafkan betul. Kita dengar dan kita taat. Bergoyanglah. Masa dalam keadaan kita belajar tu, kita rasa macam mudah. Tapi bila kita dia datangkan ujian, baru kita tahu bergoyang tak goyang. Tapi tak apa. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Allah dah janji, ingat kembali. Setiap engkau kena susah tu nak menempuh jalan Allah, dalam susah tu Allah bagi senang. Saya sendiri pun tak mampu menghadapi ujian demi ujian. Saya pun sendiri tak mampu menghadapi ujian demi ujian. Tapi saya berpegang pada fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Dia aja yang boleh. Sesaat ke depan saya ni, sedetik, sekelip mata, saya tahu dia yang boleh urus diri saya. Kalau saya ada rasa diri, memang saya tak mampu. Siapa-siapa pun takkan mampu menghadapi sedetik ke depan. Hadapi boleh, gagal. Tapi hidup dia kita tak nak gagal, kita sentiasa merasakan dia. Lepas sikit. Dia je jalan kau ni. Tu. Jadi sini. Angkat bantal tu sini. Pas sini. Duduk atas. Ganggu orang kau ni. Jadi di situ bila kita dapat olahkan dalam kehidupan kita, dapat olahkan bahawa kehidupan kita ni adalah kehidupan yang Allah Ta'ala susun. Kita tak merasa kita yang kita rasa je kita susun dalam bab ni, memang kita akan menemui kegagalan. Siapa-siapa pun, siapa-siapa saja pun akan menemui kegagalan, termasuk saya sendiri. Jadi kita sama-sama terus duduk irji'i ila rabbiki, dengan dia aja. Olahkan supaya diri kita sentiasa merasakan dia je yang kontrol kita. Dan bila dia yang kontrol kita, kita jangan sekali-kali menganggap oh ni daripada aku. Jangan ada lagi diri kita lagi nak rasa. Terus jalan terus. Memang bergoyang ke tak goyang ke, yang penting ya Allah engkau yang menghadapi, bukan aku. Susah ke senang ke apa pun engkau ya Allah.
Engkau yang nak bagi macam mana wajah-wajah perasaan aku. Aku tak mampu nak. Engkau yang membolak-balikkan macam mana engkau nak suruhkan aku, wajah aku macam mana. Aku dah tak mampu apa benda pun, ya Allah. Engkau bagi nikmat pun aku nak dengan kau juga. Kau tak bagi nikmat pun aku nak dengan kau. Sebab aku nak duduk antara kedua di tengah-tengah tu. Iaitu dengan Allah. Kalau kita duduk kat nikmat aja, nanti tak dapat nikmat, kita peras. Betul? Kalau kita duduk kat peras, nanti kita nak beralih kepada ni. Jadi tak selesai juga. Jadi kita duduk antara dua tengah tu, kita duduk dengan siapa yang nak letak kita tu. Yang kita nak. Dia nak letak kita kat tempat ujian, ataupun tempat kita kena tak keadaan yang apa, hati kita tak tenteram. Tapi yang pentingnya, dia bagi bukan pada keadaan yang kita nak atau tak nak, kita tetap dengan, kita tak nak tu tapi dia bagi, kita tetap juga menerima redha. Ketentuan kau lebih mustahak, ya Allah, daripada kehendak aku. Aku nak gini-gini, tapi engkau dah nak gini. Tolong ya Allah, aku tak nak kehendak aku didahulukan. Mana seolah lagi tu. Kita duduk antara kedua sisi tu. Tadi duduk tengah-tengah tu, ada yang tempat yang paling nikmat, iaitu dengan dia. Dia boleh letakkan kita kat nikmat, kat mana-mana, syurga ke neraka, dia boleh letak kita. Kita hanya wayang kulit. Maknanya dia boleh gerakkan kita ke mana. Kita jangan fikir kita ada kuasa lain. Tapi kalau kita tak boleh duduk situ, itu yang kita jadi innal insana lafil usr. Kita sesungguhnya dalam kerugian aja. Habis masa kita yang dibagi hidup nikmat tu tadi, kita sia-siakan dengan perkara-perkara yang merasa engkar ataupun kufur, menutupi hak dia. Kita kata hak kita. Allah punya susunan jadikan macam ni, kita kata kita lah yang itu tadi. Sebab apabila masuk sesuatu daripada Allah SWT dalam diri kita, sebenarnya itu adalah hak dia. Bila sampai masuk, kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia pergi belah kiri, dia pergi nafsu syahwat belah kiri. Datanglah kehendak kita, kita tukarkan, jadikan kehendak kita. Tapi kalau kita ada belajar kenal diri, kenal Allah, dia turun yang gaib tu tadi kepada Allah untuk arahan kita terus mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Tidak ada merasa. Itu untungnya bila perbezaan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yas. Apakah sama orang yang mukmin yang kenal diri, kenal Allah, dengan orang fasik yang jahil tentang Allah? La yastawun. Allah sendiri soal, Allah sendiri tidak sama sekali, kata Allah. Orang yang kenal diri, kenal Allah, dia belah kanan, iaitu dia mengesakan Allah. Sentiasa hidup dia mengesakan Allah, menombor satukan Allah. Tapi bagi orang yang fasik, dia ibadah juga, tapi dia bukan semata-mata kerana Allah. Sebab dia tak kenal Allah, tak kenal diri, dia akan membawa kepada kerugian, penyesalan, perbalahan. Itu kita tengok manusia-manusia sekarang ni, kita lihat kebanyakannya lebih kepada mengarah kepada fasik. Fasik ni maknanya tak mau kenal Allah. Pasalnya Rasulullah bawa harus kenal Allah. Pastikan setiap anak-anak tu dididik untuk kenal Allah. Dididik betul-betul sebelum dia akil balik. Bila dia masuk akil balik, dia dah kenal. Akal dia dah kenal Allah, takut pada Allah. Gitu asalnya. Maknanya yang Rasulullah bawa ni. Sahabat-sahabat turut ikut tabi'in sampai kepada kita dah mula kurang. Sampai pada generasi kita sekarang ni, kita tengok setiap manusia nak dilahirkan, dia tak ada niat pasang niat untuk nak dijadikan anak ni betul-betul hamba Allah. Dia tak ada niat untuk baka nak dia benih tu tadi. Benih yang diingatkan tadi, benih tu untuk kepentingan duniawi dia. Jadi tumbuhlah manusia-manusia yang kita lihat sekarang asas corak-corak mak bapak mereka itu, atau benih-benih itu tadi bukan diniatkan kerana hamba Allah nak jadi lillahi ta'ala. Nazar dia tadi, anak ni tadi, bila tumbuh daripada benih yang tak elok tu tadi, kita tengoklah manusia-manusia susah kita jumpa yang betul-betul nakkan kepada Allah.
Rasa seronok dengan Allah, dia punya kecintaan dia kepada Allah, rasa takut dia benar-benar kepada Allah. Semua tu akan datang, sifat-sifat kesolehan tu datang. Tapi bila dia tak ada, mak bapak dah tak mementingkan tu, dia tak mau jaga kedudukan keluarga dia. Kita tengok sekarang masuk mana-mana tempat, keluarga-keluarga yang kita lihat sekarang ni, perhatilah, bukan saya nak hina, tapi kita tengok sendirilah. Mana keluarga yang betul-betul kita masuk setiap lorong-lorong kampung-kampung yang betul-betul nak bawa ajaran yang Rasulullah yang asli, yang mana betul-betul mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Satu keluarga yang kita nampak memang keluarga dia memang kenal diri, kenal Allah. Satu keluarga jarang tu 95% dia yang tak nak, yang 5% ni pun, yang 5% mungkin banyak. Jadi yang betul-betul nak, betul kita anggap ambil 5% lah, tu pun banyak tu. Masuk aja rumah tak ada nilai-nilai tauhid dalam rumah. Ya, solat, puasa, tapi nilai tauhid tu, yang saya cakap tadi, ahsanu amalah 24 jam tu tadi. Tu. Belum mampu ke saya pun tak tahulah nak cakap. Jadi kita menghadapi era pengakhir zaman ni begitulah. Kita menghadapi abang ambil tisu sebelah. Kita menghadapi keadaan yang begini. Jadi macam mana pun kita kena paling tidak peliharalah keluarga kita, isteri, anak-anak kita untuk itu pun dah okey lah. Kalau lah isteri, keluarga kita dapat bimbing ke arah tauhid pun dah cukup lah. Kita nak jiran-jiran orang lain bukan maknanya saya tak bagi, bukan, maknanya dapat utamakan dulu keluarga kita lah, isteri, anak-anak kita kan, kita ke arah ni. Itu pun dah cukup, alhamdulillah, pada penghujung akhir zaman tu. Jadi perhatikan dalam setiap kehidupan kita, kalau masih lagi kita belum lagi kenal diri, kenal Allah, masih lagi kita tak duduk dalam pengajian menuntutkan ni tadi, maknanya kita tak bersedialah untuk nak berhidupan dengan Allah. Tapi bila kita tak bersedia berhidupan dengan Allah, apa ada nilai kita? Allah tu bagi kita hidup, Allah bagi kita macam-macam dalam hidup tu, pendengaran, penglihatan, akal, fikiran, ilmu, semua dia bagi, kodrat, iradat, semua dia susun kita. Tapi kita tak kenal dia, kita rasa kita lagi. Dah berpuluh tahun dah kita hidup, kita merasakan lagi kita yang bawa kereta, kita yang bawa motor, kita mengaku kita lagi. Nanti bila sampai nanti sakaratul maut, nanti baru kita tahu, ya Allah, rupanya ya Allah Engkau yang susun, Engkau yang semua, aku tak ada lahap. Dah sampai tahapan gitu, minta dihidupkan balik tak boleh dah. Masa dah dibagi peluang hidup ni tadi, kita tak gunakan betul-betul untuk merasakan betul-betul hidupan ni kita dengan Allah. Maknanya kita dengan Allah, maknanya kita tak ada, dia ajalah yang kita nombor satu kan, maknanya bukan ada kita, bukan ada dia aja yang ada. Kita tak ingat lagi kita ni, diri kita ni ada. Olahkan sampai boleh jadi begitu, baru kita dapat mengharungi hidup yang sebenar-benar nikmat dengan Allah. Nikmat, maknanya tak ada yang lebih nikmat lagi bila kita berhidupan dengan Allah. Ini saya nak ceritakan, bukan maknanya benda ni susah dan bukanlah terlalu senang. Tetapi bila kita nak menuju dia, Allah yang akan bagi kemudahan. Kita kena hadapinya. Susah ke senang ke, orang kata tak penting. Yang penting kita terus nakkan kepada Allah. Nanti Allah yang akan menghadapinya ke depan kita. Tuh. Jadi bukan kata kita ni hebat, bukan kata saya ni hebat lulus, bukan. Saya duduk situ juga. Saya kalau tak duduk situ, saya pun ganap juga.
Tu. Jadi saya pun kena gitu juga. Sama-sama kita menghilangkan diri, menomorsatukan yang ada ilahun wah dia. Qul huwallahu ahad. Kita ngesahkan. Kita bawakan dalam kehidupan kita betul-betul. Bersungguh-sungguh nakkan Allah. Dalam bersungguh-sungguh susah tu Allah akan bagimu dalam susah tu. Olahkan. Sebab saya sendiri pun tak berani nak cakap lebih-lebih. Sebab saya sendiri pun, kita ni sama-sama nak menuju begitu. Menuju dalam keadaan tu. Untungnya kita ni dipilih oleh Allah untuk kita dapat di dunia lagi bersama, rasakan mata hati kita sentiasa memandang Allah, yakin seolah-olah kita sentiasa merasakan benar-benar yang wujud hanya Allah. Hingga kita ni semuanya tak ada kuasa. Kita tahu Allah lah yang berkuasa mengontrol kita setiap saat, setiap degupan jantung. Kita tak mau lagi kita kontrol. Ada rasa kata diri lagi, kita buang lagi. Lawan lagi. La ilaha illallah. Kita lawan supaya pancung, bunuh. Supaya hilang nafsu ada ke diri kita, betul-betul wujud dia. Baru kita akan hidup dalam kemanisan. Dalam kasih sayang, pelukkan dia tu. Sebab kita dah dapat menewaskan hawa menundukkan hawa nafsu kita. Tu dengan rahmat Allah dan juga kurniaan Allah. Bukan ada kita yang boleh lawan. Mana nak diistilahkan, sebenarnya bila kita nakkan betul-betul Allah yang menghadapi hawa nafsu kita. Kita tak mampu. Dia ibarat kuda liar kan, hawa nafsu kita. Lepas tu dia ada battalion dia sendiri, hawa nafsu diri kita ni. Dia ada bahagian untuk memuji-muji kita. Dia ada bahagian pakar ilmu makrifat untuk nak kalahkan kita. Nafsu diri kita. Nanti dia ajak kita berborak. Engkau hebat, engkau betul ni. Jadi kita pun layan, tiba-tiba dia patahkan kita. Kita duduk kita. Dia tembus tempat lain pula. Dia dah tahu hilang. Datang kemurungan kita. Datang dah kita nak cari Allah Ta'ala balik, nak duduk balik. Berlaku keadaan kita begitu. Begitulah berlangsung dalam kehidupan kita ni. Macam mana kita nak olahkan supaya dia terus tetap. Okay. Terima kasih Jadi begitulah kehidupan kita. Kalau kita pandai, kita betul-betul serahkan diri kita kepada Allah, kita betul-betul tak ada tempat lain. Ya Allah, ilahi anta maksudi waridaka mahabbataka wabima. Kita harapkan dialah, kasih sayang dialah, kita tempat dialah maghfirah. Kita punya makrifat kita hanya kepada Allah. Kita minta pada Allah supaya dia ada sifat berkekalan, berterusan, daim. Jadi kita mohon dengan asma' husna dia tadi yang berterusan, kita minta supaya kita berterusan dapat diteguhkan qayyumiyah dengan keteguhan, dan al-hafizah iaitu pemeliharaan. Dia dapat, Allah tu maha pemelihara, dia yang tahu memelihara kita. Itu tadi. Jadi bagaimana? Adakah kita nak mensia-siakan nikmat hidup yang Allah bagi dengan perkara-perkara yang selain daripada itu tadi? Maknanya maksud saya, kita tak mentauhidkan Allah, kita tak kenal Allah, kita tak dapat tauhidnya. Kita tahu hidup kita buat solat, kita puasa, kita nakkan sesuatu. Ganjaran ni ganjaran. Bukan saya cakap tak betul, tapi kita masih lagi takut anak-anak tadika lagi. Kita beribadah masih lagi nak balasan-balasan ni semua. Itu menunjukkan kita belum kenal Allah. Belum lagi kita kenal Allah. Maka bila kita belum kenal Allah, maka kita masih lagi ada lagi maknanya sesuatu yang akan menyebabkan malapetaka ataupun bahaya. Masih lagi kita di dalam bahaya yang besar. Sebab masih ada nafsu ke diri, masih ada lagi bahaya. Walaupun ada satu nafsu diri itu, kita tak boleh nak selesai, tetap masih dalam bahaya. Kena buang habis-habis. Kadang yang ni, kadang-kadang harta benda, kadang-kadang anak bina, kadang-kadang kedudukan, kadang-kadang macam-macam ujian tadi kan.
Jadi kita salah satu ada pun tak boleh. Dia mesti clear habis. Jadi macam mana kita nak olah dalam diri kita masing-masing supaya saya ada cara saya yang saya mohon pada Allah bagaimana. Kamu orang pun minta pada Allah betul-betul. Jadi Allah yang akan sendiri yang tahu bagaimana nak dinilaikan kamu punya kedudukan. Yang penting kamu langsung kepada Allah. Ya Allah, tempalah diri aku, ya Allah. Aturlah diri kehidupan aku, ya Allah. Kerana Engkau lebih tahu, ya Allah. Jangan kau biarkan aku mengurus. Maknanya kita mengurus tu, kita berkehendak. Kehendak Allah tu gini, kita tukarkan dengan kehendak kita. Ataupun kita mengaku kehendak Allah tu kehendak kita. Sama juga, salah juga. Kita tak boleh buat pengakuan. Kehendak dia baik ke buruk, tetap baik. Sebab dia maha menentukan, mentadbiri. Engkau nak jadi baik ke tak baik ke, dia yang mentadbir. Tapi bila engkau tak dengan dia, engkau itulah cakap tadi. Dia berbeza. Kalau Allah dah menetapkan lain. Tapi ini engkau menetapkan. Diri engkau ada dia. Itu yang ada wujud dua. Tapi kalau engkau dia je, bila dia suruh apa-apa pun tetap dia juga. Baik ke buruk tetap dia. Bukan maknanya kalau si Haji cakap ni kalau dah dengan Allah boleh buat buruk lah. Bukan. Kalau tak diizinkan dia pun tak boleh buat. Baik pun tak boleh, buruk pun tak boleh. Kalau kita dah duduk dengan dia, baru kita tahu. Baik dan buruk pun dia menentukan boleh buat tak boleh buat. Tapi kalau kita tak kenal dia, kita rasa macam baik kita boleh buat, buruk kita boleh buat. Baik kita mengaku aku solat tahajud 5 tahun dah ni dia. Kita rasa diri kita. Bila tak baik, buruk kita dah mula menyesal apa kita punya tak mengakui bahawa kita buat tak baik. Tak mau mengakui. Tapi kalau kita betul-betul dengan Allah, kita ikut aja. Dia bagi gini, dia bagi kita. Asalkan kita dengan dia tak ada rasa diri kita. Pasti akan jadi cantik. Walaupun keliling kata tak cantik, tapi tetap macam Nabi dia. Dia lubangkan perahu tu tadi. Kan mata macam apa perahu elok-elok kau lubangkan, lepas tu kau tak apa ni ambil tanah liat kau cantum balik. Astagfirullahaladzim kau ni. Depan ni. Jadi macam mana kita nak olahkan? Kita nak olahkan dari tangan kekuasaan. Minta betul-betul pada Allah. Saya dalam bab ni Allah bagi saya, maknanya dia bagi pilihan untuk saya nak ngurus. Kalau Allah bagi maknanya Allah bagi pilihan untuk kita ngurus, kita jangan ambil. Sebab memang kita tak boleh menguruskan. Walau orang hebat macam mana pun bagi amanah, kita tak mampu. Kita cakap, ya Allah, Engkau aja yang. Jangan kau biarkan ini ujian, ini bala, ya Allah. Aku ni tak boleh buat apa-apa, dibagi aku. Orang mempercayai aku atau siapa-siapa kuasa mempercayai aku boleh. Padahal aku tak boleh, ya Allah. Tapi kita maknanya susah. Bila nak dibagi amanah, kita rasa kita pegang amanah tu kita bangga. Kita nak pegang, kita nak rasa itu kekuasaan kita. Ya Allah, bagi orang-orang kenal diri, kenal Allah, dia takut. Nak pegang apa kekuasaan pun dia takut. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nak dilantik jadi khalifah, takut dia. Bila dapat kekuasaan, orang semua menakkan dia juga, dia tak nak orang nakkan dia juga. Malam dia pesta menangis, takut dia. Nangis, takut. Takut dia salah mentadbir. Kita berebut-rebut siap fitnah lagi, kita nakkan jawatan. Ya Allah. Jauh beza kan? Itulah. Bukan tadi tujuan maknanya tak bagus jadi pemimpin, nak boleh. Tapi janganlah kita sampai menjatuhkan orang lain, menggunakan jalan-jalan yang batil untuk nak naikkan diri. Boleh melobi tapi dengan istilah kesucian. Bukan istilah kebatilan. Ni banyak kebatilan untuk. Apabila nak naik lagi teruklah, dan kau sumber kau nak naik tu daripada kebatilan, pasti akan bila kau dah naik lagi teruk kebatilan akan keluar. Kita tengok, kita hadapi kehidupan sekarang. Siapa yang nak kita harapkan tadi? Itu seolah-olah kebingungan sekarang ni. Siapa yang nak kita harapkan untuk membawa ni kat negara kita ni, maknanya nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Siapa? Sedangkan orang-orang yang kita nak harapkan tadi, mula-mula boleh harap, dah sudahnya ke arah kebatilan juga. Jadi banyak. Bukan saya kata semua, banyak. Jadi bila ini terus berlaku, anak cucu kita akan menjadi bangsa. Dan kalau kita sendiri tak bertindak, ataupun kita sendiri tak menuntut jalan mengenal diri mengenal Allah, kita tak faham mana yang hak, mana yang batil. Maka tu Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa wazutni tiba. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar. Dan beri kekuatan kepadaku untuk mengikuti. Sekarang ni banyak orang yang minta lihatkan kebenaran, tapi tak ada kekuatan mengikuti kebenaran. Itu yang berlaku. Tapi kalau kita pakai doa Nabi Muhammad SAW ni, kita akan nampak kebenaran. Kita akan dibagi kekuatan oleh Allah untuk mengikuti kebenaran. Sekarang dah terang-terang depan kita benar pun, kita tak mampu nak ikut. Sebab apa? Kita tak pakai doa Nabi Muhammad SAW ni. Kita tak pakai doa Nabi SAW. Kita hanya baca, kita tak amaliahkan dalam kehidupan. Kalau kita betul-betul nak menggunakan doa Nabi SAW ni, kita bukan sekadar mengucapkan berdoa aja, kita pasti akan buktikan. Minta kekuatan kepada Allah. Allah akan bagi kekuatan kepada ikut kebenaran. Ini Allah dah perlihat kebenaran, kita dah doa, kita tak nak ikut pula. Kita yang akan dipersoalkan. Allah dah perlihatkan, kau dah minta. Allah bagi kekuatan kau. Kau tak nak ikut kekuatan yang Allah bagi tadi. Nantilah kau tanggung-tanggung. Kau berbala-bala dengan Allah. Dan minta. Wa arinal batila batilan. Batilan batil. Dan perlihatkan kepadaku ya Allah, Rasulullah kata, yang salah tu salah. Dan beri kekuatan kepadaku untuk membasmi ataupun menjauhkan dia. Menghancurkan dia atau menjauhkan. Tapi kita banyak sekarang ni, nampak betul batil, tapi kita biarkan. Malahan kita sendiri yang lakukan. Jadi apa bukan kita baca doa yang kita aminkan ke baca? Kita faham tak maksud doa yang kita baca tu? Yang doa tu doa yang sangat suci, doa yang daripada Allah yang Nabi SAW amalkan. Bila kita amal sampai kat kita tak nak bawakan dalam kehidupan. Kita hanya membaca sebut. Kita tak meyakini, kita tak imani dalam hidup kita. Kita tak akhlakkan dia dalam kehidupan kita, doa-doa tu tadi. Jadi itu menunjukkan umat pada akhir zaman penghujung akan jadi lemah. Sebab inilah. Kita tak olahkan dia. Apa yang kita dah iftitahkan. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillah rabbil alamin. Kita tak bersemangat dah. Kita hanya bercakap tapi kita tak bersemangat. Sungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku engkau. Kan? Tu. Habis aja solat, kita dah lupa, kita tak bersemangat. Kita tak mengakhlakkan apa yang kita tadi dia beristiftah, berjanji di hadapan Allah. Seluruh inna solati wa nusuki, hidupku, ibadahku, matiku, semua mata-mata kerana. Tapi ternyata habis saja solat tadi, kita seolah-olah tak pernah berjanji dengan Allah. Kita akan langgar semua tu. Apa kita buat tadi dalam solat lillahi ta'ala. Luar solat, hidup kita bukan kerana Allah. Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kita tak dapat nak bedah siasat yang kita baca tadi. Kita macam mana nak mengimani bacaan kita. Kita sendiri tak membedah siasat, mengolah mengapa aku main-main di hadapan Allah. Aku kalau dah di hadapan Allah dah janji, aku kena buktikan di luar solat. Betul? Apa yang kita kata dalam solat tadi, kita minta, kita mohon pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang benar dan betul. Apa jalan yang benar dan betul tu? Adalah maknanya kita sentiasa kenal diri, kenal Allah. Kita tak merasakan ada kedirian kita. Itulah jalan yang betul.
Tapi kalau kita merasa ada diri kita lagi, itu bukan jalan yang betul. Maknanya kita tak faham yang kita minta pada Allah. Jalan yang betul tu macam mana? Jalan yang betul tu mana kita tak boleh ada rasa diri kita. Kehidupan kita Allah aja. Itulah jalan yang betul yang dibawa oleh Rasulullah SAW, para nabi, wali-wali Allah dan orang yang seangkatan, orang yang menerima nikmat daripada Allah SWT. Itu. Tapi ini ajaran susah dah sekarang kita nak dengar pun payah. Kita ni kira beruntung. Jadi amaliakan. Terus amalikan. Tak payah aku kena bai'ah dengan guru, aku kena jumpa guru. Tak perlu. Dah tahu ni dalam YouTube kita dengar, terus jalankan, terus buat. Kita dah tak ada masa dah. Kau nak menantikan guru ni bila kau nak nyawa kau tahu ke? Jadi terus kita dapat dalam pengetahuan walaupun dalam YouTube, anggap ini daripada Allah. Itu semua susunan Allah. Allah nak bagi macam-macam cara. Dia nak bagi cara mudah. Ni kita jangan anggap ni benda murah. Mentang-mentang kita boleh buka YouTube senang-senang je. Jangan anggap benda ni murah. Ini mahal. Dunia seisinya pun tak dapat nak ditimbang harganya tadi. Jadi amalkan terus dalam kehidupan kita. Oh, aku kena bai'ah, tak perlu. Banding kamu dapat ni daripada Allah. Apa nak bai'ah apa lagi ni? Allah menyaksikan dah. Kamu mendengar dengan pendengaran dia. Kamu melihat dengan penglihatan dia. Apa lagi yang kau nak bai'ah? Ada yang lagi mulia lagi ke? Bukan saya nak pelekehkan guru-guru. Tak. Bukan maksud saya gitu. Kita bila dah dengan Allah ni, betul-betul tauhid betul dengan Allah. Yakin betul-betul dengan Allah. Menyaksikan, Allah yang mengetahui. Dia yang bagikan tadi dalam YouTube untuk kita jadi pendengar yang baik. Dia akan bagi ketaatan kepada kita. Seolah-olah bukan berbai'ah dengan saya, tapi terus langsung dengan yakin hakul yakin. Faham bang? Anak-anak abang nak betul-betul faham tentang Allah, kenal dia. Mustahak sangat, ya. Dengar Mak Jay? Ya. Jadi mudah-mudahan peringatan ini akan kita bawa sampai ke bila-bila pun. Dia bagi kita mati, ada alam barzakh, kita pun tetap dengan Allah. Dia diratakan bumi, dia buat padang mahsyar, kita pun tetap dengan Allah. Sentiasa, bila-bila pun kita terus menerus dengan Allah. Tak ada lain tujuan, itu dia pegang bila. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bertemu lagi dalam majlis Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Saya nak buat sedikit perkongsian, iaitu cerita lama. Ini ada kaitan. Hala tuju dia tetap samalah saya cerita ni. Saya teringat semalam tentang cerita yang diceritakan oleh bapa saya sendiri. Sekarang alhamdulillah, bapa saya cerita sendiri masa saya umur berapa tahun saya tak ingat. Dia menceritakan tentang nenek saya, arwah nenek saya, berada di satu kampung masa tu, kampung di Johor lah. Jadi sejarah nenek saya ni sebenarnya dia tak tahu apa-apa sebenarnya. Mengaji tak tahu, baca Quran tak tahu, apa semua tak tahu, dia tak tahu. Jadi dipendekkan cerita, ada dalam satu kampung tu jiran dia sakit. Jadi orang sakit apa, sakit misteri lah, lebih kurang gitulah kan. Nenek saya ni memang tak tahu apa dah. Jadi orang tiba-tiba datang rumah nenek saya tu di Johor tu, arwah nenek saya tu. Jadi dia kata, makcik tolonglah, makcik ni sakit ni apa ni kan. Nenek saya pun cakap, arwah nenek saya cakap, apa yang aku tahu, aku tak tahu. Yang aku tahu baca Al-Fatihah tahulah, dia kata. Nak suruh aku baca bismillah boleh lah, itu je lah yang aku tahu pun, dia cakap. Dia cakap itu lah. Memang nenek saya memang seorang yang dia kurang sikit lah bab ni, dia kata. Jadi masa di waktu itulah ya. Jadi dia bukan paksa lah, tapi dia kata dia nak sangat minta tolong. Dia kata orang kampung tu, jiran-jiran tu dia kata nenek saya ni boleh. Dia cakap, apa yang aku boleh, dia cakap. Jadi nenek saya pun dah banyak sangat, 2-3 orang cakap nenek saya boleh, dia malah nak ni sangat kan. Jadi dia pun suruh bapak saya ambil air tu, air biasa je.
Jadi dia kata dia baca bismillahirrahmanirrahim je. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Dalam hati dah bismillahirrahmanirrahim. Okey dah lah. Jadi Allah diizinkan oleh Allah SWT, dia minum, alhamdulillah. Tak tahu dia orang kata memang alhamdulillah lah. Ada kira sembuh lah dengan izin Allah. Jadi apa yang saya nak nyatakan kat sini sebenarnya kalau nak cerita pasal perubatan Islam macam lebih kurang gitulah perubatan Islam. Nenek saya pun tak tahu, arwah nenek saya tak tahu apa pun sebenarnya. Kan? Jadi sebenarnya tak tahu apa itulah yang sebenarnya dia keyakinan dia tinggi dengan Allah SWT. Yang saya nampak. Keyakinan dia menyatakan, mungkin dalam hati dia cakap, ya Allah sembuhkanlah ya Allah, aku pun tak tahu apa, aku baca bismillah ya Allah. Dia yakin bahawa Allah Ta'ala tu yang menyembuhkan, Allah Ta'ala yang maha penyembuh. Jadi itu yang saya nampak, iktibar yang apa yang saya nampak arwah nenek saya tu. Jadi dia yakin bahawa Allah Ta'ala yang maha penyembuh, bukan dia yang membaca tu untuk menyembuhkan si jiran dia tu pesakit tu. Jadi di sini seperti mana rakan-rakan ustaz-ustaz yang buat perubatan Islam, dia pun buat macam ni juga sebenarnya. Apa yang dia baca sebenarnya, dia yakin dengan Allah, bukan yakin dengan rawatan dia, tak. Kalau dia dah yakin dengan rawatan dia, yakin dengan baca dia, maknanya dia bersandarkan kepada ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran pun tak boleh kita bersandarkan sebenarnya. Sandaran hanyalah pada Allah SWT. Jadi itu saja tips dan kaedah yang mana petang ni kita hala tuju tetap satu, iaitu hala tuju tetap mengesakan Allah, menombor satukan Allah. Itu yang ke depan tu, yang nak menghadapi ke depan tu adalah Allah. Jadi yakin pertama-tamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih diberi kesempatan lagi untuk berkumpul di Majlis Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sikit-sikit. Alhamdulillah. Salam alhamdulillah. Sikit. Tak payah bang. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Taala. Sekian saja jumpa kita. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.